Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Maksudnya, maka kedua-dua Adam dan Hawa ditipu oleh iblis yang selaku syaitan dan dapat dikeluarkan dari surga, tempat yang kedua-duanya berada ketika itu. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan juga marilah kita sama-sama meningkatkan amalan-amalan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala amalan-amalan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segeralah kita sama-sama jauhkan daripadanya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, kita manusia ni dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Dapat dibahagikan kepada dua golongan. Yang pertama, golongan ahli syurga. Manakala yang kedua pula, iaitu golongan ahli neraka. Ahli syurga ialah golongan orang yang mengikut ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Manakala ahli neraka pula ialah golongan orang yang mengikut jejak langkah syaitan yang ditipu dan digoda olehnya supaya cara hidup manusia bercanggah dengan ajaran Islam. Di saat yang mulia ni, kita cuba muatkan, kita cuba bawakan dan bicara dengan secara ringkas tentang hakikat syaitan yang merupakan sebagai seteru yang cukup ganas dan bahaya terhadap kita sebagai seorang Muslim. Kita semua ni mesti mengetahui hakikat dan peranannya, hakikat syaitan dan juga butbat hak syaitan. Semoga kita dapat buat peringatan dan mengambil pengajaran bersama. Saudara kaum muslimin, syaitan ni adalah sejenis makhluk Allah yang kufur dengan Allah, yang bersifat dengan tabiat jahat. Mereka itu terdiri dari golongan jin, manusia dan binatang yang jahat dan ganas. Kesemua mereka di bawah pimpinan iblis yang selaku syaitan yang pertama. Mereka
syaitan itu adalah al-kafirun. Yakni makhluk-makhluk yang kafir yang selaku ataupun sebagai ashabun nar, tuai-tuai neraka, yang sering mengajak dan menipu daya manusia supaya terjerumus bersama-sama mereka ke dalam kecelakaan hidup di dunia dan seksaan neraka di akhirat. Manakala iblis pula adalah makhluk Allah, kafir dari jenis jin yang tersembunyi dari penglihatan mata zahir manusia. Jin ini adalah awak-awak syaitan dari kalangan iblis ni adalah awak-awak syaitan dari kalangan jin. Ia telah berputus asa, ia perah dari kebaikan dan rahmat Allah. Pada mulanya ia adalah hamba Allah yang pernah beramal ibadat kepada Allah bersama-sama malaikat dalam surga. Setelah Allah jadikan Adam alaihissalam serta diberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ia selalu berdeki kepada Adam. Lalu ia derhaka kepada Allah, tidak terima perintah Allah supaya sujud hormat kepada Adam dengan keadaan takabur, membanggakan diri, yang menyebabkan ia berubah menjadi syaitan yang derhaka dan jahat, yang dihalau keluar dari surga, turun kepada ke bumi dengan keadaan dilaknat oleh Allah Ta'ala dan terhina sekali. Ia adalah awal-awal makhluk Allah dinamakan syaitan, yang selaku ikutan bagi sekalian ahli maksiat kepada Allah sehingga ke hari ini, dan akan terus menerus sampai kepada hari kiamat. Ia rela dan redha dengan keadaan terlaknat di dunia dan terseksa di akhirat. Ia sentiasa tetap berdegil, gerah kepala dan bertegak di atas kebatilan dengan keadaan sombong dan takabur. Tidak mau bertaubat dan pula kembali mentaati Allah. Dengan itulah ia ditetapkan oleh Allah sebagai tuan neraka Jahannam, hal keadaan kekal di dalamnya. Nauzubillahi min zalik. Kaum muslimin, sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimanakah cara atau pusat pengurusan iblis? Nah, cara ataupun pusat hak iblis lagu mana? Mengikut dalam sebuah hadis sahih, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa sesungguhnya iblis itu dia jadikan pusat, dia jadikan sapa dia, ataupun orang panggil sun bancakan dia, sun taleng nayobai hak dia tu di atas air laut. Syaitan tempat dia bersorak atas laut, atas air laut. Jadi kita dagi derak patah, sekadar kata tengok air ombak, duk gelombang, air biru, sekadar tu ya. Hakikat sebenar di atas laut, air laut tu adalah sebagai sapa hok puak-puak syaitan duk bersorak. Kemudian ia menghantar anak-anak buah dia dari syaitan itu ataupun jin itu menyerang hatta ke setiap pelosok, setiap tempat. Untuk apa? Untuk nak tipu kita. Ya long mati siap. Puak wana dia hatta untuk nak tipu puak kita. Jadi di waktu anak-anak buah dia mengemukakan laporan kerja masing-masing. Cuang ti orang panggil dia pergi nam sanda pongan. Di depan bos dia, depan peratang sapa dia tu, salah seekor jin tu kata. Hadis Nabi dak cerita ni. Seekor jin kata, "Hei ketua aku, hei bos aku ni kerja dah ni. Aku buat gini, buat gitu-gitu.
Kemudian boh iblis tu jawab. Kalau gitu, jawapanmu gitu, bermakna kata, kamu belum berbuat apa-apa yang berkesan. Tak ada pun kan lagi. Nah, tak ada apa lagi ni. Nah, yang ni iblis tidak puas hati. Ketua dia tidak puas hati dengan kerja yang tidak jelas hasil dia. Lepas pada tu, mari seekor jin pula yang lain, setan yang lain pula masuk menghadapinya. Kemudian berkata, wahai ketuaku, aku sudah menipu anak Adam. Aku sudah jaya dah ditipu anak Adam, iaitu termasuk buat kita ni. Dan aku tidak tinggal mereka sehingga aku berjaya. Aku tak tinggal sama sekali. Nah, aku masuk dekat buat dia, masuk le rumah buat dia, buat anak Adam, aku tak pergi. Nah, selama mana dia, selama mana aku ni boleh tipu dia. Lagu mana? Berlaku perpisahan. Berlaku cerai di antara suami isteri. Berlaku balah. Lalu ia mendapat keredaan dari iblis. Jadi, anak buah setan, saat ni, ginam sanda, dia tak aku jaya dah. Aku sudah ditipu, nak anak ada, supaya balah, kalau laki, isteri, cerai siap dah. Tu. Jadi, buah dia tu, aku. Baru jamrak. Nah, kemudian ketua iblis tu kata mana? Ni'ma anta. Nah, yang ni, ya. Inilah yang betul. Inilah kerja yang jaya. Dan inilah kerja yang hak kena. Jadi, serupnya, kerja syaitan, dia nak tipu buat kita supaya boleh duduk sekali dengan dia dalam surga nanti, dalam neraka nanti. Sedang yang beriman sekalian. Baik. Ada pun cara dan tujuan bagi tipuan syaitan ni yang Allah Subhanahu taala terangkan kepada kita dalam Quran. Nah, di antaranya orang panggil al-izlal. Izlal ni menggelincir dari jalan ke surga. Kita gelincir dari jalan surga ke surga. Allah firman, fa'azzalahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Surah Al-Baqarah ayat 30 ni. Maksudnya, maka syaitan menggelincirkan kedua-duanya Adam dan Hawa alaihissalam dari surga itu. Lalu kedua-duanya dikeluarkan dari surga yang selaku tempat kediaman yang paling indah itu. Itu dia. Nah, setara Nabi ada, duduk dalam surga dah. Setan dengan bijak dia, pandai dia, boleh Adam dan Hawa tu kelecak daripada surga. Nah, dilempar oleh Allah SWT turun kepada dunia. Yang kedua, al-ighwa wal-idlal, iaitu menyesat dari jalan yang benar. Firman Allah, qala fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maksudnya, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini satu cara. Setan dia sentiasa menyesatkan buat kita. Mereka Tuhan kata orang yang ikhlas. Nah, jadi benteng, pagar bagi kita untuk tahui setan tipu, kita kena beramal dengan ikhlas. Mari semaya ikhlas, baca Quran ikhlas, sedekah ikhlas. Itu adalah bagi benteng untuk menahankan daripada godaan syaitan. Yang ketiga, seterusnya, iqa' al-adawata wal baghdha, melahirkan perseteruan dan kemarahan. Lalu timbul kemarahan dalam satu-satu cumcun, dalam satu-satu sangkum, dalam satu masyarakat. Dia cuba lalu timbul seteru dan balah di antara satu sama lain.
Dan sesungguhnya syaitan itu menghendaki supaya menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Ingatlah bahawa segala permasalahan, perkelahian, perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam khususnya, itu adalah satu saham dari godaan syaitan laknatullah. Timbul balah dalam satu masyarakat, timbul krisis dalam satu masyarakat, punca dari syaitan. Nah, seterusnya as-saddu anis sabil, menyekat orang dari jalan mengingati Allah. Itu buat bahasa syaitan. Ia sukanya sekat orang, tahan orang, tersewi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasuddukum an zikrillah wa anis salah. Surah Maidah ayat 91. Maksudnya, dan sesungguhnya syaitan itu sering menyekat dan memalingkan kamu sekalian dari mengingati Allah dan dari mengerjakan sembahyang. Ini enggak satu kerja mereka. Ya usaha dan supaya manusia, supaya orang mukmin itu berpaling, lupa, lalai dari mengingati Allah dan lupa daripada sembahyang. Nah, kalau kita perhati, kalau kita ada satu-satu kegiatan, satu kecakam dalam cum-cum kita, walaupun kecakam tu berbentuk agama, dengan tidak sedar, kita lalai, kita terlupa kepada Allah. Semaya pun lewat. Nah, semaya pun lewat. Ataupun terus lupa, tinggal langsung semaya. Gaduh dengan kecakam untuk nak membesarkan hari-hari agama yang berbentuk agama, tapi setan masuk set juga. Nah, banyak di kalangan pemuda-pemudi kita buat kecakam lupa kepada semaya. Itulah maksud menyekat orang dari mengingati Allah Subhanahu Taala. Nah, itulah sedikit sebanyak panggil perkara yang penting kita patut tahu tentang peranan syaitan yang mesti mengambil tahu. Nah, supaya kita dapat jaga, dapat jaga diri masing-masing dan dapat manfaat daripada pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.